Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan kita bersama dengan sahabat kita, sahabat mualaf kita yang kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok video baru-baru ni yang saya sebarkan, saya letak di TikTok yang menjadi viral. Beliau yang mendapat ugutan dan juga ugutan daripada seorang sahabat di masjid di Selayang Baru. So hari ini saya nak tahu kisah beliau. Kita dengar satu cerita saja kan, betul tak? Ada ramai yang tanya kepada saya apa sebenarnya berlaku. So ini tuan punya badan sendiri, sahabat mualaf kita yang kita nak dia cerita. Mungkin brother boleh kenalkan, insyaAllah. Assalamualaikum sahabat-sahabat, kawan-kawan, dan terima kasihlah pada Brother Roger yang telah banyak menolong dan memberikan saya lapangan untuk menenangkan diri saya. Dan juga hari ini selepas hari ini hari ketiga barulah saya pergi bersolat tadi waktu Isyak. Kalau bukan kerana Abang Roger, saya dengan anak saya duduk gelap dalam rumah ni kerana takut kedatangan orang tu untuk menjadikan satu masalah bagi kami. What's your name, brother? Nama saya Abdul Rahim Raj bin Abdullah. MashaAllah. How long have you been Saya overseas? sudah menjadi seorang mualaf sejak 2018. Oh, 18 bulan MashaAllah. Januari. That means 5 tahun masuk Islam. Masa 5 tahun. MashaAllah. Tapi anehnya saya tidak pelajari, walaupun Al-Fatihah ni hanya pada tahun lalu bulan September baru saya mengenal agama ni. Dan saya belajar nak menyebut Al-Fatihah. Syukur Alhamdulillah, sekarang selepas beberapa bulan saya belajar di Kompleks Darul Hidayah. MashaAllah. Alhamdulillah. Saya sudah bolehlah orang katakan selesaikan solat hari-harian. MashaAllah. Dan saya amat berterima kasih Alhamdulillah. pada satu ustazah nama dia Ustazah Mariatun. MashaAllah. Dia lah banyak membimbing, memberi saya nasihat, memberi saya petunjuk, dan dia amat bersabar dan saya amat bersyukur dengan dia. Alhamdulillah. So tell me what happened. Apa jadi sebenarnya? Pasal video semalam dah jadi viral in my TikTok lah. Ramai yang dah tengok and ada banyak persoalan. They want to know actually what happened. So what happened? Probably nak cerita Dia pasal sebenarnya perkara ni bukan besar sangat. Ini terjadi kerana tidak kebayaan bil elektrik. Bil elektrik ni saya share dengan jiran saya sebelah. So saya rasa tak baguslah kita sebutkan nama. Tapi kerana dia memberikan saya bil bulanan ni, selalu mendadak bil dia. Mula-mula 160, lepas 180, dan bulan terakhir ini dia nak charge 197. Tapi saya ini hanya duduk di rumah musafir, tak ada aircon, tak ada lain alatan. Ini alatan kecil-kecil, lampu-lampu begitu saja. So saya bertanya dengan dia, kenapa bisa mendadak? So dia kata nanti dia akan tunjukkan bil semua. So itu satu perkara. Daripada ini ada pakcik dia, nama dia Anas tu, dia datang, dia minta uang sama saya. Dia kata saya ada hutang sama orang jiran sebelah lah. Saya kata apa yang saya hutang dengan jiran sebelah itu antara saya sama dia, kerana beliau tidak menunjukkan bil-bil yang patut saya bayari. Kenapa saya harus bayar dan apakah pecahan bil tersebut? Dia tak bagi, so saya tak bayar. So kerana ini orang ni pakcik dia mengamuk, tiba-tiba marah, tiba-tiba nak pukul saya dan sebagainya tu. Saya ni seorang pesakit jantung. Saya baru melalui pembedahan bypass. Dan tuan-puan, you bagi saya satu tumbuk dekat dada saya boleh mati. Itulah risiko dia. Ini bukan kali pertama. Lepas lepas ni, masa tu saya memanggil polis. Bila saya memanggil polis, dia lari. Kemudian semalam saya masuk nak pergi solat Isyak. So ketika tu solat Jumaat tu ada baca Yasin dan mereka memberi air Yasin pada semua orang. Tetapi saya pasal dapat, so saya nak start solat. Orang ni juga datang ke saya, dia suruh saya, paksa saya minum. Nak minum. Saya cakap, tak nak lah, tak adalah macam tu. Lepas tu dia ambil air tu, dia tuang atas kepala saya. Masya Allah. So saya pun
keluar, masa tu ramai di masjid tengok perkara ini terjadi tapi mereka tak buat apa-apa. Tetapi Alhamdulillah, dan saya syukur sangatlah pada Allah kerana waktu tu kawan saya datang. Dia ni pernah buat khidmatan dengan saya, so dia amat hormat dengan saya kerana umur saya dan tugasan saya sebagai seorang juru optik. So dia datang tanya saya, apa hal? Saya cakap terjadi begini. So dia pergi tanya orang tu. Lepas tu saya jalan balik, saya pun tak solat, saya keluar rumah. Lepas tu yang menunggu saya dengan kawan saya ikut kerana dia nak datang rumah saya. Kemudian dia yang mengamuk, ya ampun, hanya Allah tahu. Dia mula-mula tolak saya. Tapi kerana kawan saya melindung, so tak ada kena bau saja saya. Lepas tu dia ambil botol air yang dia pegang tu, dia hentam ke muka saya, tapi terkena cemata saya jatuh. Tak kena muka saya. So lepas tu dia cakap bukan puan pun sudah tengok dalam video apa yang beliau ceritakan. So saya cakap, itulah syukur Alhamdulillah saya ni walaupun bagi banyak tangan, pada waktu tu Allah ada memberi sesuatu pertolongan untuk saya. Saya dengan anak saya dia trauma sampai hari ini. Pasal ini kali kedua. So tadi tuan-puan, kalau bukan abang brother Roger datang, saya pun tak akan pergi masjid. Saya berani kerana Roger di sana. Kalau tak ada Roger, saya pun Roger ke rumah je lah. Itulah cerita dia. But you did say about apa tu, adakah susah nak solat kat masjid? Ini persoalan yang saya dah tanya. Ini puan, saya cerita ini pendirian saya seorang, bukan saya cakap untuk siapa. Sebab isu ni tak involve orang masjid. Masjid ni okey kan? Mereka bagi tempat saya nak cakap semualah. Saya nak cakap okey tak okey sudah, tapi dia ada masa saya dalam kesusahan. Orang masjid ni Haji Miza tu ada banyak menolong saya di tempat saya melindung, tinggal di sini dengan harga sewa yang paling murah. So saya tidak boleh salahkan sesiapa, tapi adalah segelintir, macam mana pun you takkan berubah mereka. So mereka ingat masjid ni kepunyaan mereka, padahal ini rumah Allah dan semua berhak datang sana dan solat berjemaah. Tapi saya boleh bagi tahu 2-3 perkara lah. Yang paling pertama ialah saya tidak dibenarkan bersolat di saf pertama, tepi, tengah atau penghujung dia. Tak boleh. Tidak dibenarkan sama sekali. Saya hanya boleh selepas saf kedua, bila tak penuh. Kalau sudah penuh, saya pun tak boleh buat macam tu. Saya kena ikut belakang. Tapi kena duduk sebelah dinding. Okay, kena sebelah dinding sebab pakai bukan satu, tapi saya tengok ramai orang yang datang sini, mereka duduk tengah-tengah juga pakai kursi juga. So apa kekurangan saya? Kerana saya rasa ini mungkin saya seorang India, saya seorang mualaf. Adakah ini menjadi punca mereka membuatkan saya begitu? Ya, saya pernah tanya apa jawapan mereka diam. Mereka kata, pasal sekarang saf sudah penuh, you kena duduk belakang lah. Ini arahan AJK, so saya ikutlah. Tapi ada satu insiden saya nak beritahu sama tuan-tuan. Ini berlaku masa hari Jumaat, solat Jumaat. Saya ini macam ni, selepas solat Jumaat, saya kena hantar anak saya sekolah, anak saya sekolah petang. So dia start sekolah pukul 2. So haruslah saya berdiri solat ataupun duduk di tempat pintu tu. So datang siap dia memarah saya, bertengking saya. Dia kata, you ini tak tahu beribadah, you tak ada sopan santun ke? You tahu you tak boleh berdiri dekat pintu ni untuk solat atau untuk pasal kamu mengganggu orang masuk keluar. Dah, kamu pergi duduk sana belakang sana tu. Tapi saya kata sama dia mengganggu. Tak mengganggu. Saya bukan solat waktu tu. Kalau solat ialah pasal orang tak boleh lalu. Saya tak solat. Saya masuk berdiri saja. So apa masalah dia? Pasal mereka nak tunjuk taring mereka. Saya pun beda lah. Siapa tak nak bergaduh hari Jumaat kan. So saya pun keluar. Hati sudah tak tenang. Saya balik. So satu solat Jumaat tu saya miss. Sejak saya datang ke masjid ni, tak pernah saya miss solat. So itulah terjadi pada saya. So lepas tu kemudian tu saya solat Jumaat. Kalau hari Jumaat saya solat di luar. So tak mengganggu sesiapa. Penuh tak penuh saf saya solat luar, saya alhamdulillah pada Allah kerana bagi saya peluang saya boleh bangkit pagi dan datang bersolat. Itu saja. Allah. So alhamdulillah, kalau kita tengok, saya sebenarnya dalam perkara brother ni bukan nak
besarkan masjid tau. Apa kan? Mungkin pengurusi dia semua okey, cuma ada di kalangan segelintir. Sebab masalah dia bukan pasal masjid ke apa, tetapi mungkin segelintir manusia, segelintir umat Dia Islam. anxious. Mungkin dia melalui Ada satu gairah nak fasa hidup dia sendiri, dia tengok mualaf macam ni, apalah orang India, mungkin dia tak. So mungkin segelintir daripada mereka. Dan ini bukan saja tuan-tuan dan puan-puan berlaku di masjid ini, tetapi berlaku. Sebab itu kita kena tanya diri kita sendiri, berapa di kalangan kita yang tahu di masjid kita sendiri ada mualaf yang duduk di dekat-dekat ni. Kenapa mereka tak masuk masjid lagi untuk solat? Ini persoalan kita kena tanya. Sebab perkara ni, masjid ni ialah rumah Allah. Ya, nak jadi AJK ke, nak jadi pengerusi ke dan sebagainya, niat dia apa sebenarnya? Niat dia sebenarnya untuk berkhidmat untuk agama Allah. Bermaksud agama Allah. Kita ni semua hari ni umat-umat, tak kisahlah India ke, Melayu ke, Cina ke, Iban ke, yang memeluk agama Islam, mereka ini dikatakan umat, satu umat. Bermaksud there's no difference. Ya, Islam ialah untuk semua. Untuk semua. Ya, tak kira bangsa, tak kira tak kira kulit, semua. Islam is for everyone. Ya, sorry, you're saying something. Ni, saya nak beritahu satu lagi insiden yang amat menyedihkan. Ini berkenaan anak saya. Tak tahu lah, mungkin anak saya tu putih sangat ke. Pasal anak saya tak pandai bahasa Melayu. Dia bahasa Inggeris. Dia Vietnamese campur kan? Anak saya campur. Isteri saya bukan isteri saya orang Vietnam. So, dia punya fasih bahasa Melayu tak. Tetapi, dia bukan di sana bercakap apa. Dia, budak-budak ni, you tak boleh control di dalam masjid. Nabi Muhammad pun radio kan. Anak-anak kalau nak main di masjid tu, dia asalkan dia tak mengganggu solat kita orang dewasa. So, anak saya kena pukul. Bukan hanya dipukul oleh yang membersih masjid dan begitu, tapi dipukul juga oleh Bilal sendiri. Dan juga ada masa dimarahin orang. So, kenapa anak saya dijaga begitu? Adakah kerana dia anak saya? Ramai yang menjerit, tapi tak pernah yang kena. Tak pernah yang dimarah. So, anak saya trauma. Tetapi imam tu, Alhamdulillah, dia baik. Tuan, mungkin saya belum pernah jumpa imam tu. Dia tu baik, dia datang, puju anak saya di rumah. Bawa dia kembali balik ke masjid, solat. Dan setiap hari Rabu Khamis, dia pergi belajar. Anak saya, Alhamdulillah, sekarang sudah nak masuk Iqra ketiga. Iqra ketiga. Tadi pun saya bawa mereka dinner tadi ya. So anak dia memang dah fasih Iqra ketiga, dia baca Al-Fatihah. What's his age? 8 tahun. Dah masuk 8 tahun. Dia boleh membaca Al-Fatihah dan sebagainya. Masya-Allah. Alhamdulillah. Ya, and inilah yang kita nak ya. So okay, coming back to mungkin saya nak tanya soalan ni, kita ambil peluang ni nak bantu sahabat kita dari segi apa yang dia buat. Ya, so what is your profession before? Profession saya ni selama 40 tahun ni saya memang dalam bidang optik. So nak kata singkat, saya ni seorang juruoptik yang berdaftar. Masih berdaftar. So saya sudah 40 tahun dalam bidang ni dan saya ni boleh tulis mata, boleh pembekalan mata. Saya ada selepas saya sudah berhenti kerja ni, saya pun pernah jadi pendaftar dan saya juga menulis program-program opticianry untuk MQA dan sebagainya. Saya pun pernah kerja di Hospital University dulu masa muda-muda saya. So sekarang saya ada satu bisnes kecil-kecilan. Selepas bisnes saya collapse, lingkup masa waktu MCO, saya start satu bisnes kecil dekat masjid ni. Dan itulah saya hidup. Tapi bisa pun tidak sebaik mana yang saya rasa boleh berlaku lah, kerana tak ada banyak support daripada orang ramai. Dan saya pun tak adalah orang kata kemampuan untuk buat benda itu. Kalau saya buat tu, cermata saya kena jual mahal. Tapi saya boleh bagi jaminan cermata saya ni mungkin lebih 50% lebih murah daripada luar. Saya boleh jamin kerana saya tak ada pekerja, sewa rumah kerja saya ni murah dan saya sebahagian tu saya rela memberi. Itu saja.
So mungkin nak cerita juga, dalam fasa ni saya suka dengar cerita brother pasal ujian ni. So kadang-kadang kita tahu orang macam, saya rasa yang follower saya ataupun yang dalam TikTok ke mana-mana yang tahu ujian yang saya pernah lalu daripada jadi bankrupt dan bangkit dan sebagainya. Dah 10 tahun saya memeluk agama Islam, sahabat kita 5 tahun ni. So what is the ujian yang dilalu selepas memeluk agama Islam? Ini kita nak tanya dia sebab kita kena faham seorang yang memeluk agama Islam dia pasti-pastinya akan diuji. Bukan uji untuk dia kemungkaran dia lagi teruk, tetapi untuk Allah nak bangkitkan dia. Ya, untuk nak memberi dia satu kehidupan perubahan sebagai umat Islam. Mungkin nak cerita pasal ada beberapa fasa. Satu, tahap pembelajaran Islam saya. Saya rasa inilah kita mungkin kena ada perubahan sedikit pada silibus pengajaran kita. Sewaktu saya masuk Islam, saya pergi kelas Fardu Ain, saya orang kata apa, terkeliru kerana ustaz yang mengajar tu, kelas kita besar, ada 40 orang. Tapi bukan semua tahap sama. Ada tahap 3, tahap 4, tahap 1, tahap 2. So, ustaz tu nak concentrate mana satu. So, kalau dia ajaran tinggi, yang rendah, dia tak faham. Bela aja. Kadang dia nak mengajar Iqra, tak sampai 1 minit pun, sudah selesai. So, saya pun, pasal saya ni orang berpendidikan tinggi jugalah. Saya ada kelulusan dari UK dan sebagainya. So, saya rasa boring. Lepas 1-2 bulan, saya pun keluar lah. Tapi saya tak salahkan ustaz tu, jangan silap anggap ustaz tu memang baik, tapi dia punya daya dia begitu sajalah. Kalau you nak tahap tu, you kena tunggu lama lah mungkin you boleh tahap lepas tu. So itu satu apa tu bila Jaya cakap apa, dia kena asingkan. Ini tahap satu, inilah. Dan apakah patut mereka mengajar? Saya rasa ajar tauhid, fiqh semua perlulah. Tapi yang paling penting kena ajar solat lah. Puan-puan dan puan-puan. Itu bila saya belajar Al-Fatihah. Tahun lalu selepas 4 tahun setengah saya memeluk Islam. 4 tahun setengah baru saya tahu baca Al-Fatihah. Tak berapa lama saya sudah rugi. So dalam waktu tu bila saya masuk Islam, alhamdulillah, bisnes saya, tahap kewangan saya semua meletup habis. Saya ni very good in business. Kereta 2-3, sewa rumah dekat Angkasa Impian, sewa bulanan 2,500. Saya hidup mewah. Tetapi Allah bagi juga MCO ke apa ke, tarik balik saya ke mana yang saya patut berada. Apa kekurangan dalam hidup saya ialah kebenaran Islam dan nak bersyukur pada Allah. Saya sudah lupa itu. Tengok tuan, bisnes saya hancur. Selepas tu, saya berpisah dan bercerai dengan isteri saya yang saya kahwin hampir 10 tahun. Saya masih sayang isteri saya masih cintai dia. Tapi apa nak buat, sudah takdir. Sebenarnya ini Allah sudah tunjuk hikmah, ini tak perlulah kamu buat. Saya ada bagi yang lebih baik. Yang lebih baik. Sekarang kita tengok, daripada tempat tinggal 2,500, saya duduk dekat masjid sewa 100 ringgit. Tahu di mana saya hidup ditarik. Di sini, ada juga banyak lagi ujian. Tetapi puan, ujian ni ada, tapi ada orang yang membantu. Sedia ada. Ustaz Ahmad Yatun, Brother Roger datang pada tahap bagi macam ni. Ada orang pergi pun juga menolong. Saya tidak menyalahkan sesiapa. Mereka cuba menolong. Tapi mungkin perdana saya sudah terlalu stres. Saya kan terlepas bercakap. Itu saya pun seorang manusia. Itulah. Tapi you lost everything. Saya hilang semua. Satu benda pun saya tak ada. Ini saja yang saya ada. Inilah. So tuan-tuan dan puan-puan, kita dah dengar cerita dia, sahabat kita ni. Ujian ni pasti akan datang. Setiap umat Islam akan diuji. Tetapi special sikit mualaf kita. Sebab itu dia punya passion. Kalau tengok dari tadi dia tengah cerita tu, dia tak menyalahkan sesiapa. Dia tak menyalahkan Islam sebab dia menganuti Islam dan dia bersyukur. Ya, Allah memberikan dia ke tahap ini untuk dia mungkin inilah ya, daripada dia sakitnya dan isteri dia tinggalkan dia, bisnes dia jatuh, dia jadi semua dah hilang. Dan dia pernah ada macam-macam. Saya pernah tengok dia punya profil dia. Dia pernah ada company yang memang maju. Ramai pekerja dia. Ada jual emas, ada jual motor lah, ada jual... Of course, dia punya main business ialah optometrik, iaitu cermin mata.
Nanti the last week